Kalau pergi ke sebelah utara, kalau berhenti di Tapah, saya mesti singgah. Betul? Tu dia Pak Tam. Tu dia Pak Tam. Itu yang wajib lah. Memang makanan yang sedap, yang cepat untuk kita yang nak teruskan perjalanan, memberi kelegaan sedikit dan selepas tu kita boleh teruskan perjalanan. Namun usahawan-usahawan seperti ini akan terus tampil. Kita berterima kasih mereka terus tampil untuk membantu golongan B40, terutama sekali usahawan-usahawan Bumiputera dan belia dalam merancakkan semula ekonomi peribadi mereka, kerana sememangnya kita semua terkesan, namun dalam kumpulan B40 ini mereka lebih tertekan dan terkesan kerana bergaji harian dan sebagainya. Jadi apakah usaha untuk membantu golongan B40 ini, kita selami bersama. Betul. Jadi kita bersama-sama dengan Muhammad Syazwan Haji Ruslin, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Restoran Pak Tam. Ya, kita berjemput ke studio pada waktu ini. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni anak Pak Tam lah ni. Anak Pak Tam. Okey, baik. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya dari segi operasi Pak Tam sebab dah 30 tahun di industri. Macam mana agaknya perniagaan sepanjang di setakat ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu nak ingin ucapkan terima kasih lah kepada SPM kerana berjemput saya datang pada hari ini. Okey, berbalik pada soalan tadi, mungkin saya boleh buka sedikitlah mukadimah apa itu Pak Tam. Supaya tahu apa itu Pak Tam kan. Okey, sebenarnya Pak Tam ni betul cakap tadi, kita dah 30 tahun dalam bidang F&B lah. So dalam 30 tahun kita bermula daripada tahun 1986 sehinggalah sekarang. So lebih kurang 30 tahun. Apa yang servis yang kita ada restoran, kita ada kafe, kita ada catering, kita ada produk dan kita ada bakery. So di dalam 30 tahun tu kita ada lebih kurang dalam 5 anak syarikat lah Pak Tam di bawah Pak Tam Catering. Okey. So berkenaan dengan B40 tadi, nak kata B40 sebenarnya Pak Tam pun dah dulu pun start dengan B40 sebenarnya. Kita bermula berniaga di bawah pokok dengan bermodalkan RM25. Bawah pokok di mana tu? Bawah pokok di Bandar Berselayang. Kita pun nak tumpang pergi rezeki. So kalau nak kata B40 pada bawah tu, Pak Tam pun dah lalu dan kita sangat memahami perasaan yang apa yang B40 lalui sekarang lah. Cuma kat sini insya-Allah saya akan share sedikit lah tentang apa yang program yang Pak Tam sedang akan jalankan. Ya. Tapi untuk B40 yang sekarang ni, mereka terkesan kerana kebanyakan daripada mereka bergaji harian. Betul. Ada juga yang menjalankan perusahaan kecil-kecilan, namun tidak dapat membuka gerai ke PKP dan sebagainya. Jadi mereka tidak dapat mencari satu peluang perniagaan yang baru. Jadi bagaimana di sini Pak Tam tampil untuk membantu dengan salah satu jenis perniagaan baru yang boleh dikatakan agak mencabar juga cara menjalankan perniagaan secara khususnya, kerana kita ada modal franchise, modal pelesenan dan sebagainya. Tapi ini satu kaedah yang baru. Jadi silakan. Okey. Pertama sekali seperti yang saya cakap tadi, alhamdulillah kita sedang membangunkan CPU. CPU ini ialah Central Production Unit atau lebih dikenali ialah Central Kitchen lah. Central Kitchen. So dengan ada Central Kitchen ni, kami buat satu sistem. Nama dia sistem Cook Chill. Cook Chill system. Kalau mungkin pernah makan di airline, itu adalah sistem Cook Chill lah yang kita makan di atas airline apa semua. So makanan itu tahan setahun. So orang kata kalau B40 ataupun Hasnaf ataupun orang kata daripada belia ni, mungkin nak set up satu modul untuk Cook Chill ni sangat mahal. Dia makan juta. So apabila waktu PKP ni mungkin ilham turun, tercetusnya idea kita buat satu Central Kitchen. Dengan adanya Central Kitchen ni, apa yang kami dapat bantu usahawan B40 atau Bumiputera ni adalah, yang pertama kita buat satu model kios atau push cart. So mungkin kita akan buat pasta express, kita akan buat noodle express. So dengan bermodalkan yang sangat rendah. Dan alhamdulillah kita baru balik berbincang dengan Tekun untuk menjadi rakan strategik. Antara yang kita tahu pun Tekun ni adalah satu badan kerajaan yang membantu usahawan yang B40, yang Hasnaf, yang Pencet. So dengan adanya Central Kitchen ni, kepada usahawan yang kat luar sana B40 yang baru nak mula berniaga, akan dapat dibantulah oleh pihak Pak Tam daripada segi kita punya training, macam mana SOP. So dia dah tak payah fikir masak dah. Sebab
antara kekangan bila orang nak start berniaga ni di dalam F&B dalam F&B kekangan ni ialah kita kena fikir tengah masak. Alamak, macam mana ni aku tak tahu masak. Macam mana aku nak kekalkan kualiti makanan. Okey, macam mana aku nak simpan, macam mana food cost for everything tu lah. So dengan ada modul yang kita buat sekarang ni, alhamdulillah semoga kita dapat bantulah usahawan B40 yang ingin ataupun yang baru ingin memulakan perniagaan di dalam bidang F&B dengan mudah. Baik, bagi mereka yang sedang menonton pada waktu ini yang merupakan golongan sasarannya, boleh tak kongsi dengan lebih terperinci lagi? Betul. Kita beri contoh kes. Okey, contoh Puan Aisyah, dia nak berniaga. Okey, apa yang mereka perlu buat? Apa yang dia perlu buat? Okey, saya bagi contoh ada satu usahawan ni, jadi adalah Aisyah lah, kita ambil Aisyah. Okay, Puan Aisyah ni dia usahawan B40 ataupun dia ibu tunggal. Okey, dia ingin memulakan perniagaan tapi dia ada dua situasi. Satu mungkin dia tak ada modal, satu mungkin dia ada modal. Okey, kalau dia ada modal, dia boleh terus direct runding dengan kita. Maksudnya kita akan bagi latihan kepada dia, kita akan suggest location sebenarnya kita. Sebenarnya part time ni kita dapat banyak offer. Tapi oleh kerana kekangan kita sekarang, orang kata apa, dengan keadaan staff yang nak kena ni, so kita buka peluang kepada B40 ni. So Aisyah ni kata, okey, saya nak berniaga, contoh dia duduk di kawasan Gombak. Part time, saya nak berniaga mi rebus part time. Okey, boleh? Kita akan tanyalah, Puan ada modal ke tak ada? Okey, kalau dia kata tiada modal, kita akan bantu dia untuk dapatkan pembiayaan tekun. So untuk pembiayaan tekun itulah kita akan bimbing dia selama 2 tahun sehinggalah dia berjaya untuk menjadi seorang usahawan. Kalau yang tiada modal tu, okey, dia akan jumpa kita akan tengok dia apa semua, kita tengok okey, mungkin dia sesuai dengan permulaan. Okey, tak apa, Puan Aisyah boleh start dengan penjualan kopi kita dulu. So dengan modal yang tak banyak, at least kita dapat bantu dia di waktu sekarang ni. Okey, baik, itu contoh kes bagi betul. Puan Aisyah. Betul. Jadi ini bukan sistem franchise, ini bukan pelesenan. Ini adalah satu kaedah CPU untuk membantu golongan yang mungkin kekangan modal, tidak ada idea dan sebagainya. Siapa yang boleh memohon? Okey, kalau yang kata Bemon tadi, of course B40, ibu tunggal, belia ataupun Hasnah di bawah bantuan pusat-pusat zakat ke apa semua. So ini adalah kategori yang layak untuk memohon lah. Sebab kategori B40 ni ada yang dulunya M40. Betul. Sebab sudah hilang fungsi pencarian, dia sudah jatuh ke dalam kategori B40 ini. Ataupun mungkin yang dari T20 yang dulu bergaji besar namun kini tiada pekerjaan dan terpaksa juga mencari peluang-peluang baru. Jadi sesiapa saja boleh memohon. Sesiapa saja boleh memulakan. Adakah ada keperluan inventory, storage dan sebagainya? Itu saya kata tadi, tak perlu. Dengan adanya CPU ni, dengan kita develop satu sistem software yang sekarang government suruh lah, orang kata iPhone 0 ni. So maknanya dia buka satu kios tu, so maknanya everyday dia just ambil inventory kat kita je. Ataupun dia kata, okey, saya mungkin tadi T20 dia okey, saya ada modal sikit, mungkin saya nak beli peti. So saya nak tak lima, okey, mungkin saya ambil stok dekat part time seminggu sekali. So dengan itu kaedah tu, dia kata CPU kita ni bergerak 24 jam. So maknanya dia boleh ambil produk tanpa dia fikir, aku nak beli barang ni macam mana, aku nak masak ni macam mana, macam mana aku nak manage macam mana. So lagi tu kita akan ajar pada sistem account pun kita akan ajar. Food cost orang panggil. Berapa jualan harian, berapa pembelian harian, berapa yang kita kena target hari ni untuk dapat balik, kita cover balik keuntungan. Itu yang kita kena ajar. Tak perlu fikir supplier mi, tak perlu supplier kuah, tak perlu fikir supplier timun, semuanya sekali. Semuanya ada. Jadi akan dibimbing selama lebih kurang 2 tahun. Okey, kena dia banyak punya maksimum. So maknanya kalau setahun tu dia dah boleh dapat rentak, dia dah ataupun 6 bulan dia dah dapat rentak, dia dah tahu macam mana untuk berniaga. InsyaAllah kita akan lepaskan dia sesuatu. Adakah ia terhad kepada penjualan secara fizikal? Kerana kita semua sedang melihat kepada jualan di dalam talian. Jadi adakah ada kaedah untuk membantu mereka juga mengusahakan perusahaan ini secara dalam talian? Okey, itu bagus. Sebab tu sekarang ni kita develop satu sistem untuk orang
orang kata kios ni apa semua, kita datangkan sekali dengan package. Okey, you ambil store ni, okey, ini Grab punya machine, ini Foodpanda punya machine, ini kita punya online delivery. Kita pun dah ada dah sistem sendiri untuk delivery. So maknanya actually dia datang tu, dia hanya untuk datang dengan semangat untuk berniaga je. Dia dah tak payah nak fikir aku nak kena register ni, tak payah. So dia datang tu offline ada, online ada. Maksud kita dah registerkan siap-siap. Untuk online punya inilah makanan. Wow. Okey. Jadi berapa ramai yang sudah pun memohon pada ketika ini untuk menerima manfaat daripada program? Okey, buat setakat ni sebenarnya yang banyak memohonnya M40. Macam tadi kata M40 dengan T20 lah. Alhamdulillah kita dah dapat lebih kurang 15 pemohon lah. Cuma B40 ni mungkinlah selepas ni, selepas Selamat Pagi Malaysia ni mungkin ada mohon, kami memang alu-alukan lah. Oleh kerana apa, tujuan kami buat ni adalah untuk membantu juga usahawan B40 dan Bumi-Putera di luar sana. Tidak ada had ya untuk tak ada. Tak ada. Terbuka pada semua. Terbuka pada semua. Jadi ingin membantu bagi mereka golongan sasaran yang seperti yang disebutkan tadi, tapi dalam masa yang sama juga ia perlukan satu usaha daripada anda untuk bergerak. Jangan tunggu duduk sahaja dan menantikan Pak Tam dan juga rakan-rakan strategik yang lain pergi kepada anda. Ini adalah peluang sebenarnya anda boleh beroleh, dan dalam masa yang sama juga difahamkan ada program transformasi yang akan dilakukan tahun hadapan 2021 sampai 2023. Dikongsikan tentang itu. Okey, antara program transformasi yang kami akan lakukan, ini yang saya cakap tadi. Pak Tam ni dah 30 tahun. Tapi orang cakap, Pak Tam macam mana hang manage? Kita ada 14 outlet. Macam mana hang manage dalam keadaan masak, kualiti makanan yang kita akui memang kadang-kadang orang kata apa, ada terbabas, ada ni sebab kita tak ada CPU, kita tak ada centralized. So dengan adanya centralized ni, kita dah plan sebenarnya daripada tahun 2000 hingga ke 2021 hingga 2023 adalah yang pertama, yang inilah kita nak buat licensing dan kita ingin memberi manfaat kepada golongan B40, M40 yang terkesan, yang kena akibat COVID ni lah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah perancangan ini ialah kita nak bawa Pak Tam ni keluar daripada orang kata apa, sekarang kita dalam Malaysia, mungkin kita nak pergi ke international, mungkin kita pergi ke Indonesia. Itu antara perancangan dia lah. Yang ketiga ialah kita nak pergi dalam, insya-Allah lah, kawan mohon doa, mungkin kita nak pergi kepada public listed. Itu antara rancangan dalam masa 3 tahun ni. Insya-Allah. Baik, itu perancangannya. Dan mungkin juga kita boleh bertanya tentang apa yang dirasai oleh anda sebagai penggiat dalam industri ini, tentang industri F&B secara keseluruhan dan cabaran yang dihadapi oleh industri ini sekarang. Okey, kalau kata dalam bidang F&B yang terkesan oleh COVID sekarang ni, saya rasa makanan tu still ada efek, tapi mungkin tak efek macam industri lain, tapi still ada lah. Tapi salah satu yang kita buat macam tadilah, macam Encik kata, kita kena change, kita kena tukar dalam 360 darjah dengan cepat dan segera, iaitu kita kena buat online delivery. Online delivery satu, dan dengan keadaan sekarang ni kita kena buat makanan tu murah. Kita tak boleh mahal lah sekarang dengan keadaan sekarang ni. Sebab apa, at least kita dapat membantu untuk orang membeli apa semualah. So apabila COVID datang ni, yang pertama sekali yang kita kena buat, kita kena tengok kemampuan kita. Kemampuan kita daripada segi operation ataupun dari segi orang kata perbelanjaan. Mungkin hutang sebelum banyak, macam ni kita nak kecilkan. So sebelum ni kos yang tinggi, macam mana kita nak kurangkan. Ini yang saya nak share sikit, yang banyak kegagalan lah di luar sana. Banyak bidang di F&B di luar sana, kita gagal apabila kita tak berjaya. Tak berjaya kontrol food cost. Sebab food cost ni ialah nadi lah kepada dalam F&B. So kalau kita gagal mengawal food cost, maknanya gagallah kita punya perniagaan. Salah satunya. Okey, baik. Food cost and also time to line. Yes. Betul. Betapa cepatnya makanan itu boleh sampai kepada pelanggan. Dan dalam model baru ni, time to line dia cepat juga. Betul, cepat. Betul. Lagi pun lagi tu, saya tengok sekarang banyaklah orang buat apps, apa penambahan apa semua. Itu adalah salah satu benda yang bagus lah sebenarnya. Okey, adakah seseorang ataupun mereka yang peniaga F&B ni yang baru nak berjinak-jinak, tiba-tiba je musim PKP mula berniaga makanan, rupanya ada bakat masak dan sebagainya. Mungkin sedikit saranan, tip kepada mereka lah. Mungkin harus memberikan ekstra daripada apa yang sedia ada ni, supaya pelanggan anda pun bahagia dan happy. Okey.
Berbalik pada tadi. Bila kita nak buat satu benda tu, kita mesti buat dengan kita punya minat hobi. So saranan saya kepada yang peniaga, yang F&B yang baru nak mula, okey, kita ramai yang mengambil langkah silap. Okey, aku nak buat ni, aku nak kaya, nak duit. Betul, kita buat tu semua nak duit, tapi macam macam mana kita nak sustain. Sustain tu sangat penting dalam bidang F&B. Okey, nasihat saya ialah kita buat satu benda tu mesti dengan minat. Kita kena buat dengan hobi. Bila kita minat atau hobi, satu kita buat, kita walaupun penat tapi kita tak penat. Kalau kita rugi tapi kita still nak buat, kita still happy, kita nak still macam tu juga kita nak serve kepada pelanggan. Bila kita nak serve kepada pelanggan, kita kena buat dengan sepenuh jiwa hati kita. Oh, aku buat ni memang aku punya minat. Kalau aku happy, customer pun happy. Kalau aku tak happy, memang customer pun kadang macam itulah, marah apa semua kan. So bila kita buat tu, kena buat dengan orang kata pun minat lah, hobi. Dia jadi macam benda tu hobi. Macam kita main bola. Kenapa kita minat? Macam tu kita dalam bisnes. Jatuh bangun ke sakit ke, sakit lutut dan sebagainya. Tapi masih lagi terus bermain bola sebab minat dan juga hobi. Baik, dan dalam masa yang sama bagi golongan belia khususnya yang kadang-kadang ada naik turun semangatnya kan. Darah panas kita. Dia rugi sikit, customer ada komplain sikit, buat aduan sebagainya. Dia pun macam tak boleh duduk diam ni. Malah kadang-kadang tu ada juga dia yang marah balik pelanggannya. Mudah kecil hati. Jadi apa penasihat ataupun tip yang boleh kita berikan kepada mereka untuk dalam masa yang sama kekal relevan dengan apa yang diberikan kepada pelanggan di musim-musim COVID-19 ini? Okey, saya akui benda tu sebab saya ada jumpa satu profesor ni lah. Saya tanya dia, apa perbezaan usahawan dahulu dengan usahawan belia sekarang? Dia kata apa? Cik Syazwan, sebenarnya dua-dua ada kelebihan. Saya cerita kelebihan, dua-dua ada kelebihan. Kelebihan apa? Kalau nak cakap tentang usahawan dulu, dia punya sustainable. Maksudnya dia boleh sustain. Hang kerja lah 10 jam, hang kerja lah 12 jam, hang kerja 15 jam, dia boleh sustain. Kecekalan tu lah. Kecekalan. Tapi berbanding dengan usahawan sekarang, belia sekarang, ini yang kita hadapi. Maksud sekarang ni ialah, cuba kita minta so business owner tu, saya kata kadang aku nak berniaga ni, aku nak jadi bos lah. Aku nak jadi bos, aku tahu aku nak terima duit, aku nak ni. Itu silap. Dia bila kita jadi usahawan ni, kita kena tahu, contoh saya ambil F&B, kita kena tahu cuci pinggan. Kita kena tahu macam mana nak mop, kita kena tahu sabun tu macam mana. Ini yang tak ada kat usahawan belia sekarang. Yang dia tahu, okey, aku nak berniaga, aku nak like a boss, macam itu yang silap lah. So saya kata, okey, apa perbezaan usahawan belia sekarang? Ini yang tak ada usahawan dululah, zaman dulu, iaitu teknologi. Cik Azwan, teknologi memang kami angkat tangan, memang usahawan belia sekarang lah yang terbaik. Okey, cuma saya nak berbalik soalan tadi, macam mana kita nak kekal relevan untuk customer. Okey, yang pertama tadi, dia berbalik pada minat lah. Bila kita buat satu benda tu, yang pertama kita kena buat dengan ikhlas. Okey, you tahu customer tu bayar kat you. So bila customer tu bayar dekat you, so kita tahu manusia ni dia mesti ada komplain. Dia mesti ada tak puas hati. Kalau kita nak memuaskan hati semua orang, mesti tak boleh. So cara satunya, apabila dia satu customer tu lah ada komplain, kita kena ambil take positif. Okey, kalau benda tu kita salah, kita betulkan. Kalau benda tu kita tak salah, kita iakan. Tapi how tu kita communicate dengan dia, kita explain dengan dia, kita beritahu dengan dia. Customer sebenarnya dia nak tu je. Dia tak nak you, walaupun you betul, dia tak nak you marah ke apa, tapi macam mana you nak bercakap dengan dia balik, macam mana you nak interaksi dengan dia balik dengan cara yang supaya dia macam, oh betul, sebenarnya salah aku. Yang itu usahawan belia kena belajar. Kena pandai komunikasi juga kena pandai komunikasi, yes. Betul. Tawakal. Kena tahan tu. Kena tahan, betul. Bukan jadi bos tapi kena buat juga kerja-kerja lain. Betul. Kalau syarikat-syarikat besar, dia orang nak bagi franchise, walaupun bayar mahal untuk franchise-nya, tetap kena bermula sebagai tukang sapu, cuci pinggan, pelayan pelanggan. Saya tak tahu betul tak betul. Saya dapat maklumat sesiapa yang ingin menjadi franchise satu yang besar, McD. You kaya macam mana pun, before you nak ambil franchise tu,
you macam owner kan, walaupun kita bos, you kena masuk, you kena basuh pinggan, you kena belajar kat benda-benda bawah tu. Bukan you ada duit, okey, I boleh ambil franchise tu. Tak boleh. Bukan sehari 2 hari, Kena 6 bulan. tahu. 6 bulan, yes, betul. Betul. Jadi kena ambil tahu, walaupun anda pengasas owner dan sebagainya, anda kena ambil tahu setiap gerak kerja di dalam perniagaan anda itu, supaya benda tu datang ikhlas dan juga jiwa. Yang tu yang boleh kekal lama tu. Baik, terima kasih Syazwan kerana sudi bersama kami dalam Start Pagi Malaysia, dan harapan kami semoga usaha CPU yang dijalankan ini akan memberi manfaat besar kepada golongan belia, golongan B40 yang terkesan akibat COVID-19. Terima kasih sekali lagi.